dia seolah-olah macam basah, macam berpeluh. Okey. Jadi saya pun datang dekat pak cik ni, bila kita akan meninggal? Okey. Kita mungkin boleh tahu bila Mungkin kita akan boleh meninggal. tahu. Okey. Bila kita akan meninggal. Tapi kita takkan tahu di mana kita akan meninggal. Assalamualaikum. Hai, bersama lagi dengan saya Coach Jamil Wahab menjadi host kepada anda untuk rancangan kita ni. Rancangan apa? Tetamu Haramain. Sebelum ini kita dah bersama dengan siapa? Dengan Tok Haji kita. Ustaz Daud Cik Ngah bercerita tentang pengalaman beliau mengendalikan para jemaah yang pergi haji, yang pergi umrah, dan kali ni kita nak bawakan tetamu kita orang muda. Orang muda kita bawakan. Macam kita lah, kita kan orang muda. Namun sebelum itu, sekarang ini sila dengan pantasnya tekan butang like, tekan butang subscribe Kashorga TV ini dan jangan lupa tekan butang loceng. Sebab kita tidak mahu anda tertinggal info-info yang kita sediakan untuk anda. Terus tekan butang share juga sekarang supaya ramai sahabat-sahabat, saudara mara, ahli keluarga, kaum kerabat, ahli-ahli masyarakat, jiran-jiran dapat perkongsian daripada rancangan tetamu Haramain kita. Saya masih lagi berlangsung ni di mana dekat dapur Darling depan saya ada tea. Tea ni dia ada nama tau. Saya tak payah hafal sebab dia ada tulis kat sini. White tea, blueberry and elderflower. Saya belum tahu rasa dia macam mana. So macam mana saya nak tahu rasa dia? Saya tuang lah. Saya nak tahu rasanya, saya tuang. Anda boleh tuang teh anda sendiri. Tapi kalau nak rasa ni boleh datang ke dapur Darling. Sepatutnya dia kena dituang dengan adanya gula kat sini, tapi kita nak rasa pure. Rasa tulen daripada rasa teh tu. Sementara kita nak tunggu tetamu kita. Dia lambat sampai, habis air. Kalau dia cepat sampai, tak ada habis air. Kita minum dulu. InsyaAllah. Bismillah. Boleh, insya-Allah. Saya sebenarnya banyak kisah, tapi antara kisah yang saya suka ceritakan dan saya rasa saya perlu ceritakan kepada seluruh penonton yang melihat video ini adalah kisah tentang kematian yang mulia di tanah haram. Maksudnya yang meninggal di dua-dua tanah haram. Ada yang meninggal di Mekah dan juga meninggal di Madinah. Jadi saya nak ceritakan satu peristiwa yang first ni, dia berlaku sekitar tahun 2013. Dan memang saya tak boleh lupa sebab saya menguruskan. Sekitar tahun 2013 tu hampir setiap trip umrah saya ada yang meninggal. Tapi yang saya tak boleh lupakan adalah satu trip yang berkaitan dengan rombongan daripada belah utara tanah air kita. Kawasan utara lah. Kawasan utara lah. Kawasan utara. Satu rombongan tu, ketika itu rombongan grup yang masuk ke Mekah terlebih dahulu. Dia pergi Mekah dulu. Mekah terlebih dahulu, kemudian selesai umrah, selesai 6 hari di Mekah baru pergi ke Madinah. Jadi sewaktu di Mekah tu ada sepasang suami isteri. Tidak terlalu tua, tapi telah berumur lah, dalam lingkungan umurnya awal 60-an. Lebih kurang pada waktu itu. Betul. Pada waktu itu. Suami isteri itu, dan pergi bersamanya ada kawan sahabat baik lelaki. Maknanya suaminya bersahabat baik dengan kawan lain ni lah. Sewaktu di Mekah tu sahabat baiknya sakit. Sakit yang agak teruk dan kemudian dimasukkan ke hospital. Kemudian dimasukkan ke ICU sehingga ada jemaah lain ceritakan waktu di dalam ICU tu yang kawan dia ni mengajarkan mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah. Maksudnya dah teruk ke ICU. Jadi selesai di Mekah, kami rombongan, saya waktu itu ke Mutawif yang mengepalai grup tersebut. Kita nak bergerak pergi ke Madinah. Sebab dah selesai dekat Mekah ni. Betul, dah selesai dah nak ke Madinah. Tapi tak dapat nak bawa jemaah yang sakit tadi ni. Sebabnya ke hospital tidak melepaskan. Jadi lepaslah untuk pergi ke Madinah. Perjalanan pergi Madinah, kami singgah di Jeddah. Kami singgah di rumah makan Indonesia di sekitar kawasan Corniche Al-Balad. Kita makan, dan rumah makan Indonesia tu 2 tingkat. Dan saya lihat pak cik tersebut, jemaah tersebut bersama isterinya tak naik ke atas untuk makan. Dia tunggu duduk sebentar, rehat di tepi. Saya pun datang dekat pak cik, saya tanya kenapa tak nak makan, kan dia kata dia tak sedap badan sebagainya. Jadi saya pun pergilah belikan dia roti atau biskut bersama dengan air kotak. Saya belikan dia tak nak naik atas. Kemudian selesai waktu petang tu, perjalanan pergi ke Madinah waktu malam. Dalam perjalanan waktu malam tu, saya mutawif duduk di depan. Saya sering berulang alik lah.
tengok jemaah, Yalah. tanya khabar yang tidur, ya. kan ada yang nak ke tandas sebagainya. Dalam bas lah ni? Dalam bas, dalam bas. Saya lihat pak cik ni dia duduk dekat betul-betul bawah aircon. Aircon bas tu dia buka tala dan biasanya jemaah pasti akan tutup sebab sejuk. Okey. Dia tutup dia talakan pak aircon baru tu. Dan saya lihat dahi dia seolah-olah macam basah, macam berpeluh. Okey. Jadi saya pun datang dekat dengan pak cik ni dan saya tak boleh lupa ni pak cik ni sebut memakai earphone. Apa nama yang alat pendengaran telinga? Earpiece tu. Earpiece. Okey, alat pendengaran telinga. Dan saya berkata pak cik ni, pak cik okey ke? Tak sejuk ke? Dia kata okey ustaz, tak ada masalah insya-Allah. Tak ada masalah. Jadi okeylah, tak ada masalah. Sampai di Madinah selesai urusan. Okey, selesai masuk ke check in barang, masuk ke hotel sebagainya. Sekitar esok atau lusanya saya pergi makan bersama dengan sahabat saya. Seorang pelajar Universiti Madinah. Di kawasan sekitar Universiti Madinah tu saya makan di sebuah restoran nama Kudu. Restoran top ni untuk orang-orang Madinah ni. Untuk sarapan pagi. Waktu ketika bersarapan pagi tu, makanan belum sampai tau, tengah order. Saya bersama sahabat ni, tiba-tiba salah seorang rombongan jemaah wanita hajah dia telefon saya. Dia kata Syafiq, dia panggil saya Syafiq, balik segera ke hotel. Kan? Pak cik yang sekian ni sedang sakit teruk. Cepat perlu bawa ke hospital. Saya kata okey aja. Saya pulang segera. Ikutkan daripada restoran tersebut pergi ke hotel kita pun lebih kurang 5 hingga 6 km. Maksudnya bukan boleh berjalan lah, perlu naiki kereta. Sahabat saya tadi ni kata tak apa, kita makan dulu. Kan? Makanan baru sampai ni, makanan sampai, kita makan dulu. Saya macam tak sedap hati. Saya pun tak apalah, kita makan je lah. Makan laju kita pergi. Bawa laju kereta sampai kat bawah hotel, saya telefon balik, ajar bawa pakcik cepat turun, minta jemaah lain bawa turun cepat, kita pekerjakan hospital. Syafiq, tak apalah Syafiq. Pakcik jemaah tersebut telah pun menghembuskan nafas terakhir. Bila tahu dia hembuskan nafas terakhir, rupa-rupanya kita dapat tahu juga kawan dia yang tadi sakit dekat Mekah tu, yang kata ICU tu tadi. Betul, sihat. Masya-Allah. Nak cerita. Ini bukanlah satu cerita yang ajaib. Allah berkuasa atas segalanya kan. Jadi kita uruskan. Itu baru permulaan cerita. Ini baru meninggal, baru nak cerita. Jadi selesai. Bila selesai meninggal tu, mulalah isterinya pun sedih lah. Dan untuk pengebumian dekat tanah suci ni bukannya urusan yang mudah. Bukan boleh macam tempat kita telefon untuk imam settle sebagainya. Jadi saya perlu mendapatkan pengesahan daripada waris isteri dia. Pada ketika itu saya ambil kertas, saya minta tulis tangan supaya bersetuju untuk tanam di sini. Sebab saya tahu ada keberkatan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu, siapa yang mampu untuk meninggal kat Madinah, maka lakukanlah. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kelak di akhirat. Okey. Makcik isterinya setuju, sign. Dan saya perlu bawa surat ni pergi ke mana? Ke Safarah Malaysia, Kedutaan Malaysia. Untuk mendapat kebenaran Kedutaan Malaysia. Untuk diberi pengetahuan kepada Kedutaan Malaysia. Kemudian dengan pihak muassasah. Tapi pada ketika itu anak-anak beliau ni sebenarnya anak-anak arwah ni suruh meminta pihak pengurusan travel untuk bawa pulang jenazah. Dan ingin bercakap dengan saya. Dan saya sebenarnya tolak ke tepi. Saya kata isterinya ada hajah, kita selesaikan kat sini. Ada besar sangat dia punya apa nama kelebihan bila meninggal kat kota Madinah ni. Okey, saya pun uruskan jenazah. Bukan mudah rupanya. Pada permulaan jenazah dihantar ke rumah mayat terlebih dahulu. Okey, mayat terlebih dahulu. Kemudian selang beberapa hari urusan dengan muassasah ni agak lama urusan pada ketika itu. Saya perlu pergi ke rumah mayat untuk pengecaman wajah mayat. Baik. Okey, lihat wajah. Selesai, hantar ke hospital untuk postmortem. Okey, dan yang perkara antara saya tak boleh lupa, sewaktu perjalanan daripada rumah mayat tu, jaraknya jauh. Saya ingat di kawasan padang pasir. Jauh. Mungkin lebih daripada 10 km daripada bandar Madinah. Saya bersama dengan jenazah duduk di belakang. Di van belakang tu. Dan van belakang tu tak seperti dekat Malaysia, tempat letak jenazah tu cantik boleh tersusun. Dan saya terpaksa peluk jenazah. Kenapa? Driver van tu bawa agak laju. Okey. Dan saya terpaksa peluk jenazah tu. Terong hayang lah. Memang betul terong hayang. Saya tak boleh lupa tu. Saya peluk dia seorang ni. Kan? Kemudian pergi ke hospital, selesai postmortem, selesai urusannya, bawa ke di belakang Masjid Nabawi, di sebelah kiri Masjid Nabawi kalau menghadap ke arah kiblat, perkuburan Baqi'. Di perkuburan Baqi' itu, Jannatul Baqi' itu adanya kawasan untuk
mandian jenazah dan sebagainya. Itulah pertama kali saya bawa jemaah saya masuk ke kawasan tu, saya lihat dengan mata saya sendiri bagaimana mereka uruskan jenazah. Mereka mandikan, kalau kita kat sini kita mandi menggunakan kampung barus. Betul. Dan pertama kali saya melihat mereka mandi menggunakan inai. Inai yang kan yang kita pakai inai tu. Betul kan, dia macam warna hijau-hijau lumut kan. Dia mandi menggunakan inai. Saya macam kita tengok kan, saya melihat dengan dekat. Dia mandi selesai mandi semula, kemudian dia angkat jenazah, dia letakkan di kain kafan. Kalau kita kan ada potongan, ada balutan. Betul-betul dia letak kain kafan tu seperti ni. Dia letak, dia balut je. Diikat, simple, diikat, angkat, naik, masuk. Dan pertama kali juga saya dapat masuk ke babul mayat. Babul mayat ni di pintu utama atau babul imam, untuk imam Masjid Nabawi masuk. Untuk urusan, dan kemudian disolatkan, dan saya tak sempat untuk pengemumian selepas waktu asar pada ketika itu. Itu pertama kali saya masuk ke pintu babul mayat atau babul imam dekat Masjid Nabawi tu. Sebab pintu tu sebenarnya hanya digunakan untuk imam untuk masuk, dan juga pihak pengurusan untuk solat di Masjid Nabawi. Dan juga jenazah dimasukkan. Itulah pertama kali saya dapat masuk, saya lihat keadaannya, tetapi saya tak sempat untuk menguruskan yang terakhir itu pengemumian jenazah arwah tersebut di Jannatul Baqi'. Maknanya melihat Syafiq menguruskan daripada mula dia mengembus nafas sampailah masuk ke tempat terakhir sebelum disolatkan. Selepas solat tu, waktu asar ketika itu saya ingat, kemudian barulah dikebumikan di Jannatul Baqi' atau perkuburan Baqi'. Tak dapat nak bersama tu sebab ada halangan ke? Ada halangan. Sebenarnya saya pun tengah tunggu dengan urusan jadual jemaah yang lain sebagainya. Dengan kisah yang berlaku tu yang Syafiq uruskan daripada mula, lepas tu ada pengalaman boleh pula masuk babul imam. Betul. Babul imam tu. Secara peribadi untuk Syafiq lah, apa pelajaran yang memang Syafiq memang ini apa yang aku belajar lah daripada kisah itu? Apa yang saya belajar? Sebenarnya antara niat saya untuk terus berada dalam industri ini, sebab saya menanamkan cita-cita untuk meninggal juga di Madinah. Allah. Dan saya lihat keadaan pakcik tu dengan keadaan dia yang baik, dengan saya cerita tadi waktu berpeluh dahinya. Dan saya masih ingat lagi pakcik tu dengan keadaan yang tenang, dengan senyuman dia. Tiada merungut kan. Dia mengajarkan kebaikan kepada sahabatnya waktu ketika sakit. Ketika itu dia layak bagi saya lah, dia layak, hanya Allah yang memilih. Kita mungkin boleh tahu di mana bila kita akan meninggal. Kita mungkin boleh tahu bila kita akan meninggal. Bila kita akan meninggal, tapi kita takkan tahu di mana kita akan meninggal. Faham. Kita takkan tahu di mana kita akan meninggal. Kita mungkin boleh agak kita meninggal bila. Betul. Seperti mana bila doktor kata penyakit awak ni lebih mungkin 6 bulan. Betul, tapi kita takkan tahu di mana kita akan meninggal. Dan mungkin pengakhiran yang baik kan di tanah kuburan Baqi' itu adalah mungkin merupakan satu rahmat lah bagi saya, satu nikmat. Betul lah. Jadi saya minta juga pada semua penonton, mudah-mudahan kan Malaysia ni satu fenomena dalam 10 tahun ni. Terlalu ramai jemaah yang mengerjakan umrah. Tanam niat untuk meninggal kat sana, insya-Allah. Mudah-mudahan bawa niat tu. Niat tu. Itu yang saya selalu kongsikan cerita berkaitan dengan ni. Ada satu yang saya tak boleh lupa, yang saya ingat. Waktu itu saya agak pelik bila mana yang dia macam ikut saja arahan saya. Saya dah merisau, Allah, jangan dia cakap dengan seorang-seorang, tak apa, takut risau pula kan. Peristiwa-peristiwa pisau dan sebagainya kan. Saya risau juga.